Abstrak. Dalam menganalisis teori semakan kehakiman adalah perlu untuk mengetahui maksud aktiviti kehakiman dan kekangan diri kehakiman terlebih dahulu. Aktiviti kehakiman telah ditakrif sebagai membuat dasar kehakiman sama dengan membuat undang-undang apabila keputusannya cenderung mempunyai kesan prospektif dan bukannya kesan retrospektif. Kekangan diri kehakiman pula menyamai disiplin diri kehakiman dalam menegakkan doktrin pengasingan kuasa dalam demokrasi berparlimen. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan menganalisis makna semakan kehakiman berdasarkan artikel semakan kehakiman ke atas budi bicara eksekutif dan kesannya terhadap fungsi mahkamah perusahaan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan sumber sekundur sepenuhnya di mana maklumat utama hanya diperoleh daripada artikel yang diberikan serta mengakses laman sesawang artikel-artikel yang lain berkaitan dengan tajuk kajian dan bahan bacaan lain yang bersumberkan ilmiah. Segala rujukan dan pembacaan yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji oleh pengkaji bagi memperoleh dapatan yang sesuai bagi kajian ini. Hasil dapatan awal kajian menunjukkan terdapat beberapa makna semakan kehakiman yang terkandung di dalam artikel semakan kehakiman serta kesannya terhadap fungsi mahkamah perusahaan. Oleh hal yang demikian, pengkaji akan menganalisis artikel tersebut mengikut makna dan kesannya. Baiklah, sekarang kita beralih kepada pengenalan. Semakan kehakiman secara amnya merupakan keperluan untuk menyemak dan mencegah penyalahgunaan dalam melaksanakan budi bicara eksekutif yang menyaksikan mahkamah memainkan peran penting mereka dalam kerajaan jenis demokrasi melalui kuasa semakan kehakiman tersebut. Selain itu, Hamid dan Ahmad juga menyatakan bahawa semakan kehakiman oleh mahkamah sebenarnya telah bergerak dari peranannya sebagai amalan mahkamah yang lebih tinggi mulia mahkamah yang lebih rendah kepada peranan mahkamah punya decision makers yang lain dalam pentadbiran kerajaan. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak dapat dinafikan bahawa mahkamah memainkan peran yang sangat penting dalam semakan kehakiman. Hal ini dikatakan demikian kerana ia mempunyai kewajipan yang berat bukan saja untuk membela rakyat daripada sewenang-wenangnya membuat keputusan eksekutif, akan tetapi perlu memastikan pembangunan undang-undang awam berada di landasan yang betul untuk alasan yang betul. Berdasarkan artikel Hamid dan Ahmad ini juga terdapat beberapa bukti bahawa Mahkamah Atasan Malaysia mentafsir perlembagaan secara bebas dalam melindungi janji perlembagaan tentang kebebasan dan kesaksamaan. Sehubungan dengan itu, kajian ini dilaksanakan berdasarkan kertas kerja hasil penulisan Nur Ashikin Hamid dan Husnia Ahmad pada tahun 2010 yang bertajuk Judicial Review of the Executive Discretionary Powers. Dan para pengkaji juga akan menganalisis serta mengenal pasti makna semakan kehakiman dan kesannya terhadap fungsi mahkamah perusahaan. Seterusnya konten iaitu makna semakan kehakiman berdasarkan artikel semakan kehakiman ke atas budi bicara eksekutif. Terdapat beberapa makna semakan kehakiman yang dinyatakan dalam artikel tersebut. Antara salah satunya adalah semakan kehakiman sebagai proses di mana mahkamah menjalankan bidang kuasa penyeliaan atau kawalan ke atas aktiviti pihak berkuasa awam dalam bidang undang-undang awam, Lewis 2000. Kawalan ini dilaksanakan melalui permohonan semakan kehakiman terhadap keputusan dan dasar yang dibuat oleh pihak berkuasa awam. Lewis menegaskan bahawa bidang kuasa semakan kehakiman hanya beroperasi dalam bidang undang-undang awam. Selanjutnya, beliau berkata bahawa prosedur itu secara amnya dianggap sebagai remedi undang-undang awam. Lebih tepat lagi, permohonan untuk semakan kehakiman ialah proses khusus untuk mendapatkan satu atau lebih remedi khusus, contoh perintah membatalkan keputusan badan pembuat keputusan. Hal ini bermakna, semakan kehakiman merupakan prosedur atau cara sesuatu keputusan itu dibuat. Berdasarkan artikel tersebut, Ketua Konstabel Polis Ultralawan Ivan Lord Primus berkata bahawa semakan kehakiman bukanlah rayuan daripada keputusan tetapi semakan semula cara keputusan itu dibuat. Tambahan pula, mahkamah hanya boleh meneliti ketepatan proses membuat keputusan dan bukannya ketepatan atau kemunasabahan keputusan itu sendiri. Perkara ini turut disokong oleh Sir John Donaldson yang mengatakan bahawa permohonan untuk semakan kehakiman bukanlah rayuan. Roger Tan 2003 yang mengatakan bahawa
Kekangan diri kehakiman selalunya wajar atas dasar bahawa peranan hakim dalam semakan kehakiman adalah berbeza daripada dalam proses rayuan. Jelaslah bahawa semakan kehakiman adalah merupakan proses mahkamah menjalankan bidang kuasa penyeliaan terhadap aktiviti pihak berkuasa awam, khususnya pembuatan keputusan dan pencegahan penyalahgunaan kuasa. Di samping itu, kertas kerja yang dihasilkan oleh Nur Ashikin Hamid dan Rusni Ahmad ini turut menyatakan bahawa semakan kehakiman daripada perspektif orang ramai adalah dianggap sebagai satu remedi jalan terakhir yang digunakan apabila cara penyelesaian lain seperti aduan atau rayuan telah habis atau tidak mencukupi. Artikel ini juga menjelaskan bahawa semakan kehakiman merujuk kepada salah satu proses apabila mahkamah dapat menyemak kesahihan suatu keputusan yang melibatkan orang ramai yang dilakukan oleh pelbagai jenis badan sama ada daripada pihak kerajaan, menteri maupun pegawai yang menjalankan kuasa budi bicara yang berkanun. Pernyataan ini turut mempunyai pandangan yang sama dengan Lord Green pada tahun 1948 yang menyatakan bahawa apabila pihak berkuasa tempatan telah mengambil kira perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, hal ini bermaksud tidak ada perkara apapun yang menunjukkan bahawa boleh mengganggu keputusan mahkamah. Makna semakan kehakiman yang seterusnya terdapat dalam artikel ini ialah semakan kehakiman ialah sebagai proses Mahkamah Tinggi melaksanakan bidang kuasa penyeliaannya atas prosiding dan keputusan. Semakan kehakiman ialah proses di mana Mahkamah Tinggi melaksanakan bidang kuasa penyeliaannya atas prosiding dan keputusan Mahkamah Rendah, tribunal dan badan atau orang lain yang menjalankan fungsi sepada kehakiman atau yang dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan perbuatan dan tugas awam. Menurut Sankin, Calvo dan Platt 2008 mentarifkan semakan kehakiman sebagai prosedur Mahkamah Tinggi di mana mereka yang mempunyai kepentingan yang mencukupi boleh mencabar keputusan pihak berkuasa awam atas alasan pihak berkuasa telah gagal memenuhi kewajipan undang-undang mereka termasuk kewajipan hak asasi manusia atau telah bertindak secara tidak adil atau melebihi atau menyalahgunakan kuasa undang-undang mereka atau mengancam untuk melakukan perkara ini. Seterusnya adalah perbincangan iaitu kesan semakan kehakiman terhadap fungsi mahkamah perusahaan. Terdapat beberapa kesan semakan kehakiman terhadap fungsi mahkamah perusahaan. Antara salah satunya adalah akan menyebabkan keputusan sesuatu perkara yang dibuat akan menjadi lebih teliti. Seperti yang diketahui, makna kepada semakan kehakiman adalah merujuk kepada proses di mana mahkamah menjalankan bidang kuasa penyeliaan atau kawalan ke atas aktiviti pihak berkuasa awam dalam bidang undang-undang awam. Sekira melihat kepada fungsi mahkamah perusahaan pula adalah apabila melakukan keputusan pihak yang berkuasa itu mestilah mematuhi undang-undang dan mengikuti prosedur yang adil seperti dalam prosedur memberi notis awam yang menjadi suatu keperluan tambahan apabila keputusan yang dibuat. Dengan adanya semakan kehakiman akan menyebabkan prosedur dalam memberi notis awam menjadi lebih teliti sebelum sesuatu keputusan dibuat. Sesuatu keputusan itu adalah penting untuk diteliti oleh pihak mahkamah perusahaan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dengan itu tidak berlaku isu berat sebelah dalam keputusan yang dilakukan kerana mahkamah telah menjalankan bidang kuasanya dengan penuh teliti. Tambahan pula perkara ini akan menjadi kepentingan dalam jangkaan yang sah terhadap seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara ini berlandaskan kepada prinsip yang mana pihak yang membuat keputusan itu dijangka memberi peluang kepada orang berkenaan untuk didengari. Abdul Rahman et al. 2014. Bukan sahaja keputusan menjadi tepat, hak manusia dalam mempertahankan dirinya juga akan dapat didengari yang menjadi kesan kepada semakan kehakiman terhadap fungsi mahkamah perusahaan. Bukan itu saja, kesan semakan kehakiman terhadap fungsi mahkamah perusahaan ialah semakan kehakiman dapat memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pekerjaan. Umum mengetahui bahawa semakan kehakiman adalah merupakan salah satu kaedah yang memberi kuasa kepada mahkamah untuk mendengar sebarang permohonan daripada individu yang terjejas akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa awam oleh undang-undang untuk bertindak sewajarnya. Hal ini juga membawa maksud apabila sesuatu perkara tersebut merangkumi keadaan di mana pihak yang diberi kuasa tersebut enggan bertindak sehingga mampu menjejaskan individu yang terlibat. Seperti yang sedia maklum bahawa antara fungsi mahkamah perusahaan adalah untuk menentukan sama ada pemecatan atau pembuangan kerja seorang pekerja itu adalah dengan sebab atau alasan yang adil. Namun demikian, dalam konteks mahkamah perusahaan,
Bidang kuasanya diperoleh daripada suat statut iaitu Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Hal ini dikatakan demikian kerana Mahkamah Perusahaan dikatakan beroperasi seperti sebuah tribunal yang bertujuan untuk mendengar dan menimbangtara pertikaian di antara dua belah pihak dalam dunia perusahaan. Sehubungan dengan itu, dengan adanya semakan kehakiman dalam fungsi Mahkamah Perusahaan, hal ini secara tidak langsung dapat memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pekerjaan sentiasa terjaga. Sebagai contoh, semakan kehakiman ini dapat digunakan bagi memastikan setiap individu yang terlibat seperti pekerja mencapai satu keputusan yang dapat dilihat dengan adil sama ada dalam aspek terma dan kondisi pekerjaan maupun aspek-aspek yang lain yang terdapat dalam konteks pekerjaan. Seterusnya, kesan semakan kehakiman terhadap fungsi mahkamah perusahaan ialah dapat memperkasa keputusan kehakiman di mahkamah rendah. Semakan kehakiman oleh mahkamah sebenarnya telah bergerak dari peranannya sebagai amalan mahkamah yang lebih tinggi menyelia mahkamah yang lebih rendah kepada peranan mahkamah menyelia decision makers yang lain dalam pentadbiran kerajaan. Semakan kehakiman berasaskan kepada dua prinsip utama, iaitu apabila melakukan keputusan, pihak yang berkuasa itu mestilah mematuhi undang-undang dan mengikut prosedur yang adil, fair procedure. Undang-undang yang berkenaan tersebut termaksudlah kesemua keperluan procedural requirement dalam membuat keputusan. Procedural fairness menjadi suatu keperluan tambahan apabila keputusan yang dibuat itu memberi kesan kepada hak, kepentingan dan apa-apa legitimate expectation seseorang. Hal ini berlandaskan kepada prinsip yang mana pihak yang membuat keputusan itu dijangka memberikan peluang kepada orang berkenaan untuk didengari dan mengelak berat sebelah appearance of bias. Secara kesimpulannya, semakan kehakiman telah lama bertapak di Malaysia. Namun jika dilihat dari perspektif lain, langkah ini sebenarnya lebih baik dielak melihat kepada pro kontra semakan kehakiman itu sendiri. Dalam kes itu sendiri, Mahkamah Persekutuan apabila menggunakan kuasa membentuk relief telah menyatakan beberapa tempahan mengenai ketersediaannya. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan telah mewajarkan pembuatan perintah berbangkit kerana keadaan luar biasa. Kes kerana untuk meremitkan kes kembali ke Mahkamah Perusahaan akan mendatangkan kemudaratan dan ketidakadilan kepada pihak yang menuntut. Yang kedua, kes itu berurusan dengan kuasa mahkamah rendah iaitu mahkamah industri dan bukan badan pentadbiran diberi kuasa oleh statut dengan kuasa budi bicara. Oleh itu tidak timbul persoalan merampas kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, telah ditegaskan bahawa kuasa mahkamah yang lebih luas dalam Malaysia untuk membuat perintah berbangkit dalam semakan kehakiman hanya boleh dilaksanakan sepenuhnya melalui penjagaan dan pemeriksaan.